Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu
ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan larangan-Mu. Rabbi, menyesalku melupakan-Mu, hidup ini jauh dari rahmat-Mu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. kemewahan dunia yang hanya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apa kabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dapat bersama lagi pada hari ini. Alhamdulillah, hari Rabu, tuan-tuan dan puan. Hari ini 22 hari bulan Disember 2021. Pejam celik kita makin menghampiri ambang tahun baru, insya-Allah. Jadi diharapkan kita sudah melakukan persiapan. Persiapan apa? Bukan persiapan, bila kata persiapan ni dia banyak maksud lah tuan-puan. Tapi sebenarnya menjurus kepada azam kita, persiapan azam kita. Persiapan kita nak masuk 2022 ni macam mana? Adakah ada sesuatu yang kita nak capai untuk tahun yang akan datang? Jadi insyaAllah kita dah boleh mula memikirkan, insyaAllah. Dan dalam skop kita ni, dalam bidang kita ni, dalam pengajian Quran ni, insyaAllah, saya yakin tuan-tuan perempuan mungkin ada yang pasang azam untuk tahun depan nakkan bacaan Quran yang lebih berkualiti, ada mutu, betul tak? Itu kalau kita cerita dalam skop Quran lah. Walhal banyak lagi sebenarnya benda yang kita boleh niatkan, benda yang kita boleh azam untuk tahun yang akan datang. Jadi Alhamdulillah, selamat datang kepada semua yang baru hadir, yang baru masuk. Waalaikumsalam juga kepada sahabat-sahabat yang memberi salam. Jadi terlebih dahulu saya ingin memohon kerjasama jasa baik anda semua untuk bantu saya sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini. Belum tak ramai lagi bersama kita ni. Ramai yang belum masuk lagi lah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya perlukan bantuan tuan-tuan dan puan untuk sama-sama sebarkan ataupun viralkan kita punya pengajian pada pagi ini, supaya ramai lagi yang dapat memperolehi manfaat seperti mana yang tuan puan dapatlah pada hari ini. Bukan tuan puan saja sebenarnya, saya juga. Saya dapat sesuatu daripada tuan puan. Tuan puan pun mungkin dapat sesuatu daripada saya. So kita kata win-win situation lah. Kan, saya belajar sesuatu, tuan puan pun belajar sesuatu. Jadi ala kulli hal, bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini cuaca pun baik. Setakat ni saya, lokasi saya berada di Ipoh sekarang ni, Ipoh Tambun. Alhamdulillah, cuaca pun agak baik. Tempat tuan puan macam mana sekarang? Kalau tempat yang lokasi-lokasi yang banjir macam mana? Okey ke setakat ni? Kalau diikutkan makin reda lah kan. Cuma kalau kita tengok sekarang ni, ada bahagian-bahagian yang terlibat masih lagi dalam fasa mencari kan. Kalau kita tengok update yang terkini pun, ialah bila air dah surut semua, kemudian itulah benda yang kita bukanlah kita minta, tapi itulah hakikat dia. Bila dah surut air ni, kita jumpa mereka, bukan kita lah, mereka yang bertungkus lumus mencari tu jumpalah mayat dan sebagainya. So kita doakan mereka yang telah kembali ke rahmatullah tu sentiasa berada di kalangan para salihin insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, banting hujan. Tempat saya hujan ustaz. Oh, ada kawasan yang masih hujan lagi, banting hujan lagi. Itulah, kita harapkan semoga semuanya baik-baik belaka. Dan yang paling penting, kita sentiasa positif lah dengan apa yang berlaku. Maksud saya positif ni, maksudnya bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada pesan sebelum ni, segala apa yang berlaku sepastinya ada hikmah di sebaliknya. Kalau kita memandang dari sudut hikmah, maka kita akan dapatlah satu pemikiran yang positif. Tapi kalau kita fikir sebaliknya, kita duk menyalahkan ni, menyalahkan itu, menyalahkan ini, so itu dia menjurus kepada perkara yang negatif. Kita mula rasa adalah sesuatu. Saya nak cakap pun tak tahu. Alhamdulillah, saya rasa tuan-puan pun tak rasa lah macam tu kan. Faham maksud saya tuan-puan?
Saya bercakap ni pun, live ni pun kena berlapik juga kadang-kadang. Takut nanti orang salah tafsir. So Alhamdulillah, kita akan teruskan pengajian kita hari ni insyaAllah tuan-tuan dan puan. So kita berada pada episod 220 hari ni. Dan kita akan sambung bacaan semasa kita. Tuan-puan boleh tengok di bawah ni. Kita akan sambung masih lagi surah Ali Imran, ayat 153 hari ni insyaAllah. Hari ni satu ayat sahaja kita akan sambung, 153 sahaja. Baik, jadi memberkati pertemuan kita tuan-tuan dan puan. Dan dalam masa yang sama kita sedekahkan juga Al-Fatihah kepada mereka yang telah kembali ke rahmatullah. Dan kita sedekahkan juga pahala bacaan kita hari ni kepada mereka yang telah pergi insyaAllah. Mungkin ada di kalangan kita yang mak ayah yang sudah tiada, insyaAllah kita sedekahkan bacaan, pahala bacaan kita kepada si mati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan dengan bacaan istighfar kita. Sama-sama kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah sucikan hati kita semua. Allah bersihkan hati kita. Dengan hati yang bersih, maka memudahkan kita untuk sentiasa berada di jalan yang benar. Dan insyaAllah membuatkan hati kita lebih bersih, ikhlas untuk melakukan segala perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni عمالا صالحا عمالا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا، ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا، ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا. ووافقني
عملا صالحا عملا مقبولا. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selesai sudah bacaan pembuka dan bacaan istighfar. Jadi jom sama-sama kita teruskan untuk bacaan semasa kita. Waalaikumsalam kepada yang baru masuk. Ada yang maklum, Puan Nani. Puan Nani ke? Mak angkat saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ditempatkan di kalangan para salihin insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan dan puan, insyaAllah ini dia bacaan kita hari ini. Muka surat 69 ayat 153. Pendek je, ada dalam 4 baris gitu. Jadi seperti biasa kita akan baca dulu sama-sama, kemudian kita akan bedah bagi ayat 153 ini. InsyaAllah dah sedia ke semua? Jangan lupa untuk betulkan niat terlebih dahulu. Pejam mata sekejap, muhasabah balik niat lillahi ta'ala, kerana Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini, kita akan diganjari pahala yang besar berlipat kali ganda, InsyaAllah, mudah-mudahan. Jom kita mulakan. Dah sedia semua Baik. Kita mulakan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم. Kita ambil والرسول يدعوكم. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. Kita ambil likai la tahzanu. Likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Wallahu khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, Alhamdulillah. Selesai untuk bacaan kita yang pertama. Jom kita teruskan tuan-tuan dan puan untuk sesi membedah seperti biasa. Baik, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تصعدون ولا تلوون. Baik, untuk huruf zal tuan-tuan dan puan, huruf zal yang sukun ini kita matikan macam biasa. Cuma pastikan hujung lidah kita dikeluarkan sedikit. Itu makhraj bagi huruf zal. Dan dalam masa yang sama, sifat rakhawah,
jangan kita abaikan. Sifat rakhawah ni ialah berkaitan dengan suara yang mengalir, suara yang terlepas. Iz tus'iduna wa la talwu. Iz tus. Itu untuk huruf zal. Zal yang matilah. Biasanya kita akan nampak sifat rakhawah ni akan berlaku ataupun jelasnya sifat rakhawah ni ketika ianya sukun. Baik, kemudian huruf ta yang berbaris hadapan muncungkan bibir, dhammah, tu, matikan sad. Dan huruf sa ini bersifat tebal, kan? Isti'la ataupun musta'liyah mutbaqah. Huruf yang bersifat isti'la dan itbaq. Jadi bila combine dua sifat ni menunjukkan bahawa huruf ini memang betul-betul tebal lah. Huruf sad. Malah ianya juga berlaku pada huruf dad, ta dan za. Ada 4 huruf. Sad, dad, ta, za. Ini memang betul-betul pure tebal lah, tuan-tuan puan. So nak matikan sad ni, pertama angkat pangkal lidah. Pangkal lidah kita tu pastikan terangkat. Tus. Kemudian di bahagian permukaan lidah kita yang kita sebut sebahagian besar lah, istilah sebahagian besar lidah kita ni akan terangkat juga. Iz tus'idu, tus, tu. Yang muncung pada tu lah. Untuk huruf sa ni sepatutnya tak muncung pun, tapi sebabkan pengaruh baris depan sebelumnya tu, maka kita nampak sa ni memuncung juga. Iz tus'iduna wala. Boleh. Untuk ain baris bawah macam biasa, ai. Kemudian sad ni tebal tadi. Kemudian du mat asli, tuan-tuan puan. Du ni mat asli. MA. Waw mat sebelumnya baris hadapan. Na wala talwu. Mat asli, na wala la mat asli, talwu. Wu pun sama mat asli. Mat asli kita tengok waw mat kecil tu sebelumnya pada depan. Untuk lam ni pula jangan kita beranakkan bunyi dia. Tala, kan, bunyi tala. Tala. Wala talwuna ala. Dapat? Wala talwu. Wu muncul baris depan. Wu dan huruf waw kita tahu satu-satunya huruf yang memang akan sentiasa muncul, iaitu huruf waw. Dalam kesemua huruf hijaiyah, huruf waw saja satu-satunya huruf yang mesti ataupun wajib kita muncungkan, kerana makhraj bagi huruf waw dua bibir mulut yang dimuncungkan dengan mengadakan sedikit ruang. Itu kalau huraian tepat dia lah. Huruf waw memuncungkan kedua-dua bibir mulut dan mengadakan sedikit ruang di bahagian mulut kita lah. Kan kita sebut waw kan, au. Nampak tak ada lubang ni? Au. Itu yang kita kata adakan sedikit lubang. Kalau tutup terus, au, terkuncup bunyi tu, hilanglah bunyi waw tu. Au, kan? Au. Mesti ada ruang tu. Cuba tuan-puan buat. Au. Kan ada lubang kecil tu. Au. Itu untuk membenarkan suara mengalir lah sebenarnya. Ar-rakhawah. Bagi huruf waw. Wala talwuna ala. Mat asli bertemu dengan hamzah. Mat asli jumpa hamzah, kadarnya berubah menjadi 4 atau 5 harakat, dan hukum di sini mat jaiz munfasil. Kerana pertemuan mat asli dengan hamzah tu berlaku dalam 2 kalimah. Boleh? Baik. Seterusnya, kadar panjang 4-5 lah. Macam biasa 4 atau 5. Wala talwuna ala ahadin warrasu. Ha pedas. Ha pedas. Macam biasa tengah kerongkong ni kita sempitkan dia lah. Tengah kerongkong ni kita sempitkan dia. Ahadin, tanwin bertemu waw. Kat sini idgham bi gunnah IBG, idgham bi gunnah naqis.
Idgham bi gunnah naqis. Bi gunnah. Masuk. Idgham ni masukkan bunyi tanwin ke dalam waw dengan dengung, serta dengung. Kadar dengung 2 harakat macam biasa, cuma pastikan bunyi dengung tu wujudlah. Ahadiu. Jangan biarkan bunyi kosong. Contoh, ahadiu. Nampak tak bunyi dia? Diu. Tidak ada unsur dengung. Jadi bila kata bi gunnah ni tadi, ahadiu, bagi bunyi tu naik ke hidung kita. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kat sini idgham naqis. Maksudnya tidak sempurna. Kalau sempurna, kalau kita buat dia jadi sempurna, dia jadi kamil lah. Tapi dia akan jadi kamil bi ghairi gunnah. Dia akan jadi sempurna tanpa dengung. Ahadiu. Tu kita masuk secara kamil lah tu kalau kita buat begitu. Ahadiu. Bila kita masuk secara kamil, automatik gunnah akan hilang, dengung akan hilang. Jadi sebab tu diistilahkan naqis kat sini. Okey. Baik. Ahadiu warrasu. Untuk ra yang bersabdu, kita sempurnakan sebaik mungkin lah. Warra. Dan dalam masa yang sama, ra ni kita tebal. Okay, ra pada atas tebal. Okay, yang di sini ar-rasul ni alif lam syamsiyah nah. Alif lam syamsiyah. Ar-rasul. Baik, sumat asli MA. Lu yada'ukum. Baik, kalau kita berhenti pada okay, sorry, lupa nak sebut. Ada 2 tertinggal. Untuk ni mat asli juga 2 harakat. Untuk dal ni qalqalah sughra, lantunan yang kecil. Macam mana praktikal dia? Kita lalu je. War-rasulu yad'ukum. War-rasulu yad'ukum. Dapat tak? War-rasulu yad'ukum. Untuk mim mati yang bertemu dengan fa ni, hukumnya izhar. Izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf mim tersebut. Baik berhenti, baik sambung, sama juga kita akan baca dengan jelas. Jelas bermaksud makhraj dan sifat. Jelas pada makhraj dan sifat. Baik. War-rasulu yad'ukum fi. Mat asli berjumpa dengan hamzah, hukumnya mat jaiz munfasil, MJM. Ukhra. Ra mat asli MA. Huruf kha yang sukun ni tebal tuan-tuan dan puan. Alif mat sebelumnya baris atas pada ra tu. War-rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'athabakum. Baik, mim mati bertemu fa ni sekali lagi izhar syafawi IZS. Ukhrakum fa'athabakum gham. Fa'athabakum gham. Mim mati bertemu ghain. Yang ni hukumnya fa'athabakum izhar syafawi juga, sama ya. Untuk sa ni ma asli. Satu lagi untuk bab makhraj, huruf sa ni kita jangan lupa keluarkan sedikit sahaja hujung lidah kita. Boleh keluar sedikit sahaja hujung lidah kita. Baik, seterusnya gham, mim bersabdu ni tuan-tuan dan puan. Okay, mim bersabdu ni wajibul gunnah kan. Dan asalnya ni tanwin ni. Ghamman. Dia asalnya tanwin. Gham,
Ghamman asal dia. Tapi sebabkan tanwin tu dia berjumpa dengan huruf ba, maka berlakulah berlakulah hukum iqlab di sini. Tanwin bertemu ba. Jadi sepatutnya ada baris 2 di atas lah pada mim ni. Macam ni kan sepatutnya. Betul tak? Tetapi tuan-tuan dan puan, salah satu tanda tu digantikan, ni yang ni digantikan dengan mim. Sebab tu kita tengok ada mim kat sini. Mim ni adalah gantian daripada baris. Sepatutnya baris 2 kan, macam ni. Digantikan dengan mim sebab nak tunjukkan bahawa adanya berlaku iqlab. Apa maksud iqlab ni? Tukar ataupun ganti ataupun terbalikkan. Cuma konteks yang lebih sesuai di sini. Dalam konteks ni dia lebih sesuai kita maksudkan dia tukar lah. Tukar ataupun ganti. Jadi iqlab ni macam mana kita nak baca? Kita tutup bibir bersahaja. Tutup bibir bersahaja. Gham. Untuk wajibul gunnah ni kita dengung sempurna macam biasa. Ghammam. Ghamman. Untuk man, kita untuk yang kat sini kita tutup bibir betul-betul kan. Ghamman bi gham. Jadi untuk ba ni untuk tanwin yang bertemu ba ni kita dengung macam biasa. Cuma kaedah ni ataupun kita kata bagaimana keadaan bibir mulut kita ni. So, saya biasa sebut dah pada tuan-puan, tutup bibir bersahaja. Lemahkan pegangan antara dua bibir. Bunyi dia memang seakan-akan pun nanti. Ghamman bi gham. Untuk dalam keadaan ini, dia kesannya tu lebih dirasai oleh si pembaca. Kalau dia betul-betul memahami, maka dia akan rasa benda tu. Okey, dia akan rasa benda tu. Jadi dari sudut sima'i, pendengaran, mungkin kita rasa macam sama, kan? Kalau orang yang mendengar misal kata, tapi kalau kita yang buat ni, kita akan tahulah kat mana tahapan ataupun kita kata level yang kita buat tu. Macam ni sempurna. Ghamman bi gham. Naik balik mim bersabdu ni, kita sempurnakan dengungnya. Ni pun sama wajibul gunnah. Boleh. So kat sini iqlab. Faham ke maksud saya ni? Untuk ba lah. Okey, bunyi dia tak lemah. Bunyi dia lebih kurang je. Sebab kita tutup bibir mulut kan. Cuma dalam keadaan tanpa tekanan. Ghamman bi gham. Beza dia bunyi tu, kalau mim bersabdu tu dia naik lah sampai atas ni. Itu panggil tahapan yang sempurna. Bi gham. Ada penghujung sekali. Kita hentak bunyi tu, dengung tu sampailah ke ni. Boleh? Jangan malu-malu keluarkan suara. Ya. Okey, seterusnya tanwin bertemu lam, tuan-tuan dan puan. Tanwin bertemu lam ni idgham bila gunnah. Apa itu idgham? Kita masukkan bunyi tanwin ke dalam lam bila gunnah, tanpa dengung. Tanpa dengung. Dan idgham bila gunnah ni tuan-puan, confirm dia dalam keadaan yang kamil. Idgham bila gunnah dia tak ada yang naqis lah. Okey. Idgham bila gunnah semestinya kamil. Bi ghammil likai la tahzanu. Likai untuk ya yang mati ataupun sukun sebelumnya baris atas, kita sebut apa kat sini tuan-tuan puan? Bacaan lin kan, bacaan yang berunsur lunak, sifat lunak. Likai la, likai, dia tak ada bunyi garang sangat. Bi ghammil likai la tah, likai la, wujudkan unsur kelembutan tu. Bi ghammil likai la tahzanu.
Kan? Kita kawal sikit lah bunyi dia. Baik, untuk la pula mat asli macam biasa. Alif mat sebelumnya baris atas. Tahzanu, ha pedas, kemudian zai baris atas. Nu, likai la tahzanu ala, nu mat asli. Kemudian yang ni huruf ziyadah tuan-puan. Huruf ziyadah ni tak perlu kita baca. Ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Ala la ma asli. Ma asli. Fa ma asli. Takum mim mati bertemu waw. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Tahzanu. Tahzanu. Ala ma fatakum wala la ma asli. Boleh? Ma panjang 4 ataupun 5 harakat. Ma asli bertemu hamzah, tuan-tuan puan. Ma asli bertemu hamzah dalam 2 kalimah. Ma jaiz munfasil. Ma asabakum. Untuk sad yang berbaris atas, tuan-tuan dan puan, kita tebalkan. Saya ada terangkan di awal tadi kan. Ma asabakum. Sa tebal untuk hamzah baris atas ni tak payah tebal. Jangan dibunyikan o. Biasa je tahqiq hamzah pangkal kerongkong. Jelaskan. Ma wala ma asabakum. Saya ulang sekali lagi. Wala ma asabakum. Boleh? Baik, seterusnya bila kita berhenti pada mim ni, dia akan tetap dengan izhar lah, dibaca dengan jelas. Baik berhenti, baik sambung, sama je tuan-puan ya. Cuma kena disiplinkan bunyi. Jangan kum, K-U-M, kum. Asabakum, kum, K-U-M. Baik, jadi kita boleh berhenti kat situ, tak ada masalah. Nak sambung pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita berhenti tu lebih baik lah sebenarnya. Kalau kita berbalik kepada kita sebut apa berbalik kepada fungsi simbol waqaf. Tanda waqaf yang ni lah, qaf lam ya ni, waqaf qili kita sebut. Seterusnya kalimah Allah kita baca dengan tebal, kerana sebelumnya baris atas wa. Tebalnya pada Allah sahaja. Wa tu jangan wa. Biasa je wa. Wallah wallahu khabir. Kalimah Allah tebal taghliz. Itu bahasa Arab dia lah. Untuk kha kita baca tebal juga. Kha ni isti'la, kekal tebal selama-lamanya. Wallahu khabir. Bima asli, ya mad sebelumnya baris bawah. Khabirum bima rum. Okey, tanwin bertemu ba atau tambah hukumnya apa? Iqlab. Kita ada bincang tadi kan? Iqlab. Wallahu khabirum bima ta'malun. Bima ma asli, alif mat sebelumnya pada atas. Ta'malun, lun ma'arid lisukun. Kita berhenti pada nun dan sebelumnya terdapat ma asli. Kat sini ma'arid lisukun. Bima ta'malun. Bima ta'malun. Untuk huruf ain kita matikan dia. Bima ta'ma. Untuk huruf ain ni dia ada sifat tawassut, ya.
Suara yang tidak terlalu terlepas dan tidak terlalu mengalir. Dia tengah-tengah. Sebab tu bunyinya bima ta'malun. Boleh tak tuan-tuan dan puan? Clear tak setakat ni? Wallahu khabirum bima ta'malun. Ma'arif sukun kadarnya 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh? Yang untuk iqlab tadi betul, tutup bibir bersahaja. Wallahu khabirum wallahu khabirum bima ta'malun. Gitu. Boleh ke tuan-tuan dan puan? Dah habis dah. Kejap je. Udah habis kita. Boleh? Ain tawassut. Tawassut tu Puan Faridah. Dia punya maksud tu kena ubah sikit. Ain, maksud tawassut tu ialah tidak terlepas dan tidak tertahan. Apa yang tak terlepas, apa yang tak tertahan, iaitu suara kita. Okey, dia bukan berkaitan dengan, dia bukan kait dengan tebal ataupun nipis. Itu dia. Ustaz boleh tanya tentang idgham mutaqarribain. Apa itu idgham mutaqarribain? Dalam contoh ni tak ada hari ni. Tapi saya menjawab jugalah persoalan tu. Idgham idgham mutaqarribain. Baik, ianya dalam perbincangan hukum al-idgham lah. Tuan-tuan perempuan jelas yang ni? Setakat ayat yang kita bincang ni. Boleh? Jadi saya cubalah menjawab secara ringkas idgham mutaqarribain ni tadi. Sekejap, saya rasa saya ada nota. Sekejap saya buka dulu. Mana dia? Sebentar saya buka dulu saya punya modul. Kejap, saya lupa mana folder saya letak ni. Mastery. Okay. Intensive advancement tajuk. Okay. So saya sharekan kepada yang bertanya tadi berkaitan dengan hukum idgham. Okay, kita cari kejap. Idgham. Alright. Hukum al-idgham. Hukum al-idgham. So, tuan-tuan puan, hukum idgham yang bertanya tadi tentang idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain. Ni saya buat nota ni. So, senanglah rujuk sini je. Idgham mutaqarribain ni tuan-puan, sepastinya dia akan berlaku secara kamil lah. Itu yang paling penting sekali. Dan apa itu idgham mutaqarribain? Idgham ni maksudnya masuk, tuan-tuan puan. Idgham ni maksudnya masuk. Idgham ni maksudnya masuk, memasukkan. Mutaqarribain. Mutaqarribain ni membawa maksud qarib. Tuan-puan pernah dengar istilah qarib, kawan karib kan? Itu bahasa Melayu kita lah, kawan karib. Sebenarnya daripada perkataan bahasa Arab, qarib, dekat, hampir. Tu maksud dia. Jadi mutaqarribain ni daripada perkataan qarib lah. Maksudnya rapat ataupun hampir, dekat gitu. So, memasukkan
Kalau kita baca definisi idgham, memasukkan huruf yang hampir, mungkin masih lagi tak mencapai kefahaman yang baik. Jadi kita teruskan lagi. Apa yang kita nak kena faham dengan definisi idgham mutaqaribain ni ialah memasukkan kedua-dua huruf yang hampir sama. Nampak ni? Ini maksud taqarrub ni, mutaqaribain. Hampir sama makhraj dan sifat. Dia hampir sama. Hampir sama makhraj dan sifat. Bila kata hampir ni maksudnya dia tak sama lagi lah. Faham tak? Dia hampir je. Dia hampir sama. Alright. Kemudian dia hampir sama juga dengan sifat dia. Kita tak kata dia sama sepenuhnya. Okey, kita tak kata dia sama sepenuhnya, tapi dia hampir sahaja. Itu yang dimaksudkan hampir sama pada makhraj dan sifat. Okey, itu yang pertama. Dan idgham mutaqaribain ini juga disebabkan hampir sama pada makhraj tetapi berbeza sifat. Okey? Tetapi berbeza sifat. Kalau tadi kita kata hampir kat sini, line okey ke? Halo. Alright. Tadi macam jam sikit kan? Kalau kat sini tadi dia hampir sama makhraj dan sifat. Kalau yang ni dia hampir sama pada makhraj je, tetapi untuk sifat dia berbeza. Untuk sifat dia berbeza. Okey, itu dari sudut penerangan awal lah, secara asas. Kemudian yang terlibat, huruf apa je yang terlibat? Untuk idgham mutaqaribain ni tuan-puan, dia dua je. Iaitu sama ada qaf dengan kaf ataupun lam dan ra. Jadi inilah contoh dia. Jangan salah faham kita bila sebut idgham ni jangan terlalu fokus. Kalau idgham je dengung, idgham je mesti dengung. Tidak. Untuk hukum idgham ni dia tidak melibatkan dengung pun. Dia nak fokuskan pada kaedah masuk tu. Nak kita faham pada maksud idgham tu, masuk. Alam nakh. Okey, kat sini kita tengok. Huruf qaf mati bertemu dengan kaf. Qaf mati bertemu dengan kaf. Qaf mati bertemu dengan kaf. Nampak ni? Dan syarat untuk berlaku idgham ni tuan-puan, kita kena tahulah. Yang pertama mestilah huruf tu mati, dan yang kedua huruf tu hidup. Syarat nak berlaku idgham mestilah pertama huruf mati dan seterusnya huruf hidup. Itu syarat. Itu syarat lah. Nak berlaku idgham mesti huruf yang mati jumpa dengan huruf hidup. Boleh faham ni tuan-tuan dan puan? Jelas tak ni? Baik. So, bila kita baca ni idgham macam mana? Kalau saya suruh tuan-puan baca kat sini, tuan-puan tak ada masalah pun. Alam nakhluqukum. Ni. Lam ni terus pergi pada huruf kaf yang bertanda sabdu ni. Dan kenapa huruf kaf ni bertanda sabdu? Bukan sebab dia ada dua huruf tuan-tuan dan puan, tapi sebab nak menampakkan unsur idgham. Faham tak? Nak menampakkan unsur idgham, memasukkan tu. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Boleh? Kemudian contoh yang kedua, ni dia. Lam jumpa dengan ra. Lam jumpa dengan ra. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk lam jumpa dengan ra ni, inilah yang dikatakan idgham mutaqaribain. Lam dengan ra ni dia hampir sama pada makhraj dan sifat. Dia hampir lah. Dia sebenarnya kita fokus pada makhraj je. Sifat tu kalau kita terlupa tu pun masih, orang kata masih okey lagi. Okey. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, nama idgham mutaqariban ni dia lebih kepada nak menjelaskan kepada kita dari sudut detail dia tu je.
Tapi pada hakikatnya, percaya ataupun tidak, walaupun kita tak belajar tentang hukum ni, bayangkan kita tak belajar pun, tapi percayalah, kita pasti akan boleh baca pada kalimah ni. Kita akan baca automatik faqurra. Betul tak? Kalau kita ni memang biasa baca kan. Okey, sebentar kita bagi line elok sikit. Tadi dia kacau. Dah okey dah. Dah hijau balik. Tadi dia merah sekejap. Okey. So saya ulang balik Tadi sangkut kan. Saya ulang balik. Sebenarnya kalau kita tak tahu pun hukum ni, kita ada potensi untuk baca dengan betul pada kalimah yang kita lihat ni. Betul tak? Tapi tak mustahil juga ada orang yang keliru, yang mana mereka mungkin sebut faqul rabbukum. Memang betul, lam ni memang mati pun. Cuma hikmah yang kita boleh lihat, tidak diletakkan simbol sukun pada lam ni. Atas sebab apa? Sebab nak bagi tahu bahawa berlakunya idgham, dan kita tengok pada ra ni pula diletakkan sabdu padanya. So membuatkan kita lebih yakin dan jelas untuk kita baca dengan bunyi faqurra. Faqur rabbukum. Faqur rabbukum. Inilah dia idgham mutaqarribain. Jelas tak, tuan-tuan dan puan? So untuk idgham mutaqarribain ni dua je lah. Ya. Qaf dengan kaf, lam dengan ra. Boleh? Clear ke, tuan-tuan dan puan? Kalau kita nak bincang betul-betul dalam, sebenarnya kalau nun mati bertemu ra, tu pun sama juga. Dikira mutaqarriban juga sebenarnya. Tapi sebabkan ianya duduk dalam perbincangan nun mati, sebab tu kita sebut idgham bila gunnah. Betul tak? Tapi konsep dia kan sama. Nun mati bertemu dengan lam. Nun, lam, ra. Ini semua huruf taqarrub. Huruf yang hampir. Tapi itu tak apalah. Benda tu tolak tepi lah. Kita bincang-bincang kan jadi pening pula. Itu dah biar idgham bila gunnah tu biar dah. Tak payahlah kita duduk pening-pening bincang sampai, yelah, elok dah faham, bincang-bincang tu jadi tak faham. Kan? Yang tu kita stick dengan kita punya kefahaman yang macam biasa, idgham bila gunnah. Tapi saya cerita ni tadi tujuannya nak bagi tahu, kalaulah tiba-tiba ada tok guru menyatakan, oh kalau nun mati bertemu lam pun sebenarnya dalam kategori idgham mutaqarriban. So betul je benda tu. Bukan satu benda yang fatal, benda yang rosak, benda yang salah ke apa. Boleh lah? InsyaAllah. Itu je lah. Tak ada apa. Kalau tuan-puan nakkan pembelajaran dalam modul-modul ni, so ini dalam kelas Kito kita akan datang insyaAllah. Saya tak sebut secara rasmi lagi lah. Kito ni kelas intensif tajwid online, yang tuan-puan selalu tengok sahabat-sahabat kita tulis apa nama? Kito, join Kito tu. Inilah dia antara modulnya. Ni modul baru ni, saya baru buat. Jadi inilah dia. Saya tunjuk-tunjuk sikit. Ini untuk yang akan datang. Tapi sekarang ni pun masih lagi dalam proses. Cuma ini kita kata sebahagian lah. Okay. Ni modul yang kita akan bincang. Siapa yang join kelas kita, so akan bincang lah tajuk-tajuk ni. Berapa muka surat ni saya pun tak sure. Ni kita bincang martabat gunnah. Okay. Sajalah tunjuk-tunjuk. Bagi teaser sikit. Nanti tuan-puan boleh join. Pendaftaran nanti kita akan buka insyaAllah. So kalau siapa yang tanya, Ustaz kenapa yang Kito 2, Kito 1 ni modul lain? Okay. Untuk pengetahuan, untuk yang next punya kelas, Kito batch yang keempat, kita dah ada pembaruan pada modul. Yang mana modul ni saya buat sendiri. Kalau sebelum ni tak. Sebelum ni kita ambil daripada adalah daripada Pusat Pengajian Al-Baghdadi kan. So kali ni kita akan dibekalkan dengan modul khas daripada Easy Ngaji.
InsyaAllah. So nanti bolehlah join. Kita pergi deep sikit. Bincang satu persatu hukum tu. Boleh lah. So nanti insyaAllah lah. Untuk pendaftaran ataupun kita punya launching tu nanti kita akan war-warkan. So nanti kan tuan-puan, kalau ada kesempatan kita jumpalah dalam kelas tu nanti. Kita kalau nak belajar ngaji tajwid ni, kita ngaji betul. Kan? Baru puas insyaAllah. Itu sahaja. Cantik nampak modul kita baru. Ini belum lagi ni. Yang tadi tu kira basic lagi tu. Itu yang saya buat. Yang tadi tu saya buat. Kemudian konten tu nanti kita bagi pada designer pula. Untuk designkan lagi cantik. Bagi cantik sikit lagi lah. Gitu. Yang tadi tu kira hitam putih je lah. Kira hitam putih je. Macam tu. Boleh ke tuan-tuan? Clear? Itu sahaja. So, tak ada apa dah kot lah. Jom kita baca semula untuk ayat yang kita bedah sebentar tadi. Dah sedia semua? Boleh. Ustaz, macam mana nak kenal Mak Jais Hukmi dengan Mak Jais Hakiki? Okey. Soalan tu sebenarnya Mak Jais Hukmi dengan Mak Jais Hakiki, dua-dua tu hakiki sebenarnya. Yang nak membezakan dua tu ialah, tak apalah saya tunjuk jugalah Kejap. Mana dia Mak Jais ni? Mak Jais. Ni. Ni Mak Jais Hukmi. Ni dalam modul Tuan-puan kena dapatkan modul ni. Nanti senang rujuk. Mak Jais Munfasil Hukmi. Mak Jais Munfasil Hukmi. Yang menjadi peliknya ialah dengan adanya istilah hukmi ni sebenarnya. Baik. Tapi tuan-tuan perempuan, kalau nak cerita dia hakiki ke tak hakiki, dia tetap Mak Jais hakiki. Faham tak? Cuma disebutkan hukmi ni sebab atas faktor bentuk tulisan tu sendiri. Contoh macam ni. Haula. Baik. Kalau kat sini, kalau kita tak tahu dia Mak Jais, kita akan jawab dia Mak Wajib, betul tak? Kat sini. Sedangkan kat sini, ini yang dikatakan Mak Jais ni. Ha dengan ula ni satu perkataan. Ha satu perkataan. Ula ni satu perkataan. Jadi ha ni asalnya macam ni lah. Ni. Ya, saya tukar color dulu. Okey. Huruf mat jumpa dengan hamzah. Huruf mat jumpa dengan hamzah dalam dua kalimah. So, kita akan kata Mak Jais kat sini. Mak Jais Munfasil. Betul lah. Cuma sekarang ni, bila kita tengok penulisan ni, dia macam Mak Wajib. Sedangkan dia sebenarnya Mak Jais. Faham tak? Kita tengok tulisan ni, dia macam Mak Wajib. Macam bertemu satu kalimah. Tapi sebenarnya tak. Dia sebenarnya dua kalimah. Macam ni. Kalau kita pecahkan nampak macam ni lah. Ha. Kemudian ulai. Jadi ha ni lah Mak Jais Munfasil Hukmi. Maksudnya, kenapa ada perkataan hukmi ni? Hukmi ni maksudnya hukum. Mak Jais dari sudut hukum dia tetap dengan hukum Mak Jais.
Tapi cara bacanya sama macam mat wajib. Cara baca macam mat wajib, iaitu dengan wasal sahaja tanpa kita berhenti padanya. Faham tak? Kita tak boleh berhenti ha kemudian sambung ula. Faham tak? Kalau ikutkan mat jaiz kita boleh berhenti 2 harakat kan. Benda ni kita kena faham dululah. Kita kena hadam dulu mat jaiz betul-betul. Siapa yang tak hadam mat jaiz betul-betul mungkin akan kurang jelas sikit kat sini. Kita kena tahu macam mana berlaku mat jaiz. Apa je apa status yang boleh berlaku pada mat jaiz ni? Boleh berhenti ke tidak? Boleh berhenti ke boleh sambung? Kat situ kita kena clear dulu. Kalau kat situ tak clear, mungkin penerangan saya yang ini tuan-puan tak kurang jelas lah. Mungkin faham tapi macam sama-sama lagi. Jadi bila kita faham yang saya sebutkan tadi, maka kita jelaslah kenapa ada istilah hukmi kat sini. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya mat jaiz, dia terpisah. Tapi bila kita baca, sama macam mat wajib muttasil. Cuba baca huraian ni. Jika dilihat contoh-contoh di atas, ianya mirip seperti hukum mat wajib. Seolah-olah berlaku pertemuan huruf mat dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Betul tak? Seolah-olah. Bila kita tengok semua ni, macam satu kalimah. Hakikatnya, semua ini adalah pertemuan yang melibatkan 2 kalimah. Tujuan ditulis, ni, point dia tujuan ni. Ditulis bersambung begini supaya ia dibaca tanpa memutuskan bacaan pada 2 kalimah tersebut. Okey. Macam mana nak kenal dia? Ini je, perkataan dia ni je tuan-puan dalam Quran. Dia melibatkan tentang apa nama? Bahasa Arab jugalah sebenarnya. Mat jaiz munfasil hukmi khas untuk tanbih, ya nida. Itu pun bukan semua orang tahu tu. Istilah tanbih dengan nida ni kan. Boleh tuan-tuan dan puan. Itu je. So kat sini tak boleh berhenti. Kita tak boleh berhenti. Pada mat jaiz ni kita tak boleh berhenti dengan kadar 2 harakat. Itu sahaja. Kita wajib baca dengan keadaan wasal dan kena panjang lah. Kadarnya 4 ataupun 5 harakat. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, sebenarnya lah. Sebenarnya dia bukanlah satu benda yang menjadi kepentingan sangat. Dia bukan, bila saya kata macam ni, bukanlah dia tak penting. Tuan-puan jangan salah faham. Tujuannya ialah, pertama kita bincang dari sudut qiraat kita lah. Qiraat kita. Kita mat jaiz dengan mat wajib ni kita akan baca 4 atau 5 harakat juga, betul tak? Cuma hukum ini dia lebih memberi kesan kepada mereka yang mengamalkan dengan bacaan contohnya dalam qiraat-qiraat yang lain. Yang mana mat jaiz mereka akan baca 2 harakat. Jadi kalau kita ambil contoh macam qiraat Ibnu Katsir, kan? Qiraat Ibnu Katsir. So, macam mana mereka baca ayat ni? Kalau kita tak ada masalah lah. Kita akan baca sini 4 atau 5, sini 4 atau 5. So, dah selesai dah. Kita tahu dia jaiz hukmi ke, mat wajib ke, mat jaiz. Kalau tak tahu sekalipun, kita akan tetap baca kadar yang sama. Setuju? Tapi kalau yang qiraat lain, macam saya sebut tadi lah, contoh dalam qiraat Ibnu Katsir, kat sini akan baca 2 harakat. Haula. Kat sini baca 4 atau 5. Sebab ni memang mat wajib. Kat sini mat jaiz. Faham tak? Tapi bukan qiraat kita. Ni saya nak bagi contoh. Maksudnya pemahaman untuk munfasil hukmi ni lebih memberi kesan kepada mereka yang mengamalkan qiraat yang lain. So dia orang tahulah, oh kat sini baca 2. Sebab qiraat lain mereka akan baca mat jaiz 2 harakat. Mat wajib dia orang akan baca dengan 4 harakat. Jadi beza kat situ. Macam kita tak ada masalah. Kita memang sama. Mat jaiz, mat wajib ni sama kadar bacaan kita. So kalau kita dengar ada yang baca 2 harakat, kat sini 4 harakat, jadi betul. Tapi itu bukan pada qiraat kita lah. Itu antaranya dalam tariq
uh, Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama je, lupa pula. Tariq Al-Jazari kan, ataupun Tayyibah, ataupun qiraat-qiraat yang saya sebut tadi tu, qiraat Ibnu Katsir. Banyaklah lagi sebenarnya yang mengamalkan mad jaiz ni yang dibaca dengan 2 harakat. Ni sekadar pencerahan je tuan-puan. Apapun kita tetap baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Jadi sebab tu saya kata dia bukanlah tak penting, tapi dia tak memberi apa kesan yang besar pun pada kita. Sebab kita memang akan baca dengan kadar yang sama je. Dan kita pun takkan berhenti kat sini 2 harakat, percayalah. Sebab biasanya ni di awal-awal kalimah, di awal-awal ayat kita jumpa ni. Kita akan baca ni automatik panjang. Kita tak akan berhentilah. Percayalah. Sebab tu ditulis dengan bersambung begini. Kita tak akan berhenti. Ya ayyuhal, ya ibra. Kan? Kita tak akan berhenti macam tu. Kita automatik, kita tengok kalimah tu pun kita akan baca dengan dengan keadaan bersambung. Ha antum haula ya ayyuha ya Ibrahim. Itu sahaja, wallahu alam. Tapi macam saya kata tadilah tuan-puan, untuk memahami secara, orang kata apa, secara keseluruhan berkaitan mad jaiz munfasil hukmi ni, kita kena kuasai betul-betul mad jaiz dengan mad wajib dulu. Kena faham betul-betul macam mana mad wajib, macam mana mad jaiz. Dah faham dua ni, barulah kita akan faham bila wujudnya perbezaan dari sudut tulisan dan nama hukum ni. Faham tak? Dia berkait rapat semua tu. Dia tak boleh terus-terus pergi loncat kat sini. Mad jaiz dengan mad wajib sama-sama lagi ni, terus loncat kat sini. Maka membuatkan kita agak kurang jelas lah. Boleh nak? Jadi pening pula nanti. Boleh. Itu je lah. Boleh faham kan? Saya cuba susun ayat mudah sikit lah bagi tuan-puan faham. Kalau tak faham juga tu, saya mohon maaf lah. Mungkin kekurangan dari sudut penyampaian saya. Tapi insyaAllah itu sahajalah untuk menjawab persoalan apakah beza mad jaiz munfasil hukmi dengan mad jaiz munfasil yang biasa tu. Kalau nak kata dia hakiki tak, dia hakiki lah. Dia memang mad jaiz pun. Dia memang mad jaiz hakiki. Cuma ditambahkan kalimah hukmi tu atas faktor tu tadilah dari sudut bacaan tu. Ia mirip macam mad wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, clear Boleh. Qiraat Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibi. Dia bila kita masuk bab qiraat ni, dia banyaklah cerita dia tuan-puan kan. Untuk kita punya riwayat Asim ni sendiri, Imam Asim, qiraat Asim ni, dia punya tariq sendiri pun dah banyak dah. Kan kita ni Tariq Asy-Syatibi. So tariq ni dia banyak, ada 37. Kita ni salah satu daripada 37 tu. Okey. Itu pun kadang ada khilaf juga. Ada yang kata 33, kita 37. Tapi kalau kata guru saya sebelum ni 37. Wallahu alam, saya pun tak pernah lagi berhadapan dengan tariq-tariq tersebut. Tak tahu macam mana bunyi bacaan dia kan. Cuma ada sebahagian lah qiraat yang saya belajar sebelum ni. So memang nampak sangat lah dia punya perbezaan tu. Baik, insyaAllah. Itu sahaja. Boleh. Mantap semua ni.
Baca komen semua handai-handai belaka ni. Alright, wallahu alam. Terbaik semua. Semua dah handai-handai belaka dah. Okey, baik. Jom kita baca boleh? Dah pukul berapa ni? 9.48. Okey, tuan-tuan dan puan. Sebelum saya terlupa, saya nak bagi tahu ni. InsyaAllah, pertama kali, semalam siapa yang join pelancaran bersama Encik Ifan. Jadi untuk malam ni, insyaAllah kita akan ada satu program yang terbaru. Kita ada program yang terbaru. Percuma je tuan-puan. Saya sebut ni. Percuma saja tuan-puan boleh attend malam ni. Iaitu satu program yang dinamakan MSL Mengaji Sampai Lancar. Mengaji sampai lancar. So kita akan buat program ni setiap minggu. Okay, setiap minggu. Pada hari Rabu jam 9 malam. Jadi platform yang kita gunakan dua sebenarnya. Daripada Zoom satu dan daripada Facebook Live. Macam yang kita buat sekarang ni, sharing tajwid ni kan Facebook Live kan. So sama juga untuk malam ni. Ustazah Amirah, semua kenal ke Ustazah Amirah ni? Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. Jadi insyaAllah boleh mula berkenalan dengan beliau pada malam ni, insyaAllah. So mengaji sampai lancar. Secara ringkas, apa yang ada ataupun apakah konsep mengaji sampai lancar ni? Mungkin ada yang tertanya-tanya. Yang pertama ialah kita nak refresh ilmu tajwid. Kemudian yang kedua bertalaqi. Dan yang ketiga pengalaman. Saya ulang balik. Apa konsep MSL ni? Pertama, untuk kita refresh balik sedikit sebanyak ilmu tajwid yang kita belajar selama ni. Mungkin dalam sharing tajwid ataupun kelas-kelas kita selama ni kan. Itu yang pertama. Kita nak refresh balik. Kemudian lebihnya ialah pada bacaan bertalaqi. Maksudnya kita memperdengarkan bacaan kita. Dan dalam masa yang sama, Ustazah juga akan memperdengarkan bacaan beliau. Jadi konsep dia macam ni lah. Ibarat saya baca surah Al-Baqarah. Saya bacalah. Alif Lam Mim. Sampailah kita kata saya ambil satu muka surat contoh. Kemudian kalau kita tengok tadi, waktu saya baca tadi, itu adalah fasa tuan-puan mendengar. Dengar kan, dengar macam ni bunyi dia, macam ni. Kemudian kita bagi peluang pula pada audiens untuk baca. Contoh, habis tadi satu muka surat, saya baca, ataupun Ustazah lah yang akan baca sebenarnya nanti. Cuma ni saya bagi contoh je. Saya dah habis baca, kemudian saya cakap, okey, siapa yang nak baca pula selepas ni? Kita bagi peluang pada sahabat-sahabat untuk baca dan disemak oleh guru. Faham tak? Kita nak refresh ilmu tajwid yang kita belajar. Kemudian yang kedua, dia konsepkan talaqi, yang mana dia dua hala lah. Ada kalanya kita mendengar guru baca, dan dalam masa yang sama guru juga mendengar kita baca, ataupun audiens yang menonton baca. Kemudian yang ketiga ialah dari sudut pengalaman. Apa maksud pengalaman ni? Ialah kita nak bagi pengalaman kepada mereka di luar sana, ataupun tuan-tuan puan-puan sendiri, yang mana mungkin ada ramai yang dah ada pengalaman memperdengarkan bacaan pada guru. Tapi saya percaya juga ada ramai lagi yang belum ada keyakinan ataupun tak pernah lagi rasa macam mana bacaan kita ni diperdengarkan pada guru. Tak pernah lagi rasa pengalaman ditegur. Jadi mungkin kita inginkan perasaan tu, nak tahu macam mana rasa dia. Macam mana rasa dia? Kan? Macam mana rasa kena tegur? Selama ni baca sorang-sorang rasa macam selamat. Kan? Rasa okey, confident. Bukanlah kita kata salah betul tu wallahualam lah. Hanya tuan empunya badan je yang tahu. Kan? Tapi nak cerita dari sudut keyakinan tu, ada orang dia baca okey, bila mari berhadapan dengan guru tiba-tiba ni menggeletar satu badan ni. Bulu roma ni bukan takat naik je, cabut terus tuan-puan. Kan? Nak kata tahap dia punya bahasa orang kita dulu gabra. Kan? Gabra, takut, cuak. Jadi
dengan adanya program MSL ni, kita saja santai-santai je nak bagi peluang pada sahabat-sahabat semua untuk memperdengarkan bacaan. Jadi kita akan mula pada malam ni. Program ni percuma je tuan-puan. Kita buat percuma je, program mingguan. Jadi tuan-puan boleh masuk ke dalam Zoom. Okey, siapa yang nak baca lah, berhajat nak baca, tuan-puan boleh masuk dalam Zoom untuk bersedia, prepare lah untuk baca. Maksudnya tunggulah arahan daripada Ustazah macam mana kan. Program ni santai je. Dia tak berat-berat pun, relax je. Kemudian daripada Zoom ni tadi, dalam masa yang sama dia akan di-live-kan di Facebook page Easy Ngaji ni. Page Easy Ngaji ni. Jadi tuan-puan boleh join MSL ni, mengaji sampai lancar ni, melalui dua medium lah, Facebook ataupun Zoom. Cuma saya lebih galakkan tuan-puan masuk Zoom lah. Tujuan masuk Zoom tu untuk apa? Untuk tuan-puan dapat memperdengarkan bacaan tadi pada Ustazah Amirah. So saya perkenalkan Ustazah Amirah. Saya bagi nama ringkas je lah. Nanti malam nanti insyaAllah Ustazah Amirah akan intro, akan memperkenalkan diri. So untuk malam ni belum masuk Zoom lagi. Malam ni kat Facebook je dulu. Untuk pertama ni kat Facebook je dahulu. Untuk next week, minggu depan insyaAllah kita akan mulalah untuk perjalanan melalui Zoom tu. So tuan-puan minggu depan boleh masuk Zoom. Untuk minggu ni, malam ni melalui Facebook je dulu. Boleh? Santai-santai je. Bukannya kita khususkan kepada mereka yang tak pernah baca pun. Siapa-siapa je boleh. Siapa-siapa je boleh. Alright? Cuma saya lebih galakkan tuan-puan masuk dalam Zoom lah. Tapi bukan untuk minggu ni. Minggu ni kita santai dulu. Tak berkenalan dulu dengan Ustazah. Ustazah akan cerita sedikit sebanyak konsep. Dan mungkin dia akan memperdengarkan bacaan dulu di awal. Kemudian nanti dia akan beritahu lah macam mana untuk next punya perjalanan. Itu sahaja ya, untuk program mengaji sampai lancar. Mudah-mudahan program yang kita anjurkan ni dapat memberi satu pengalaman manis, pengalaman barulah buat tuan-tuan perempuan menjelang 2020 ni. 2022 maaf. Seganlah pula nampak muka. Kena tegur tu biasa dah. Tak apa. Tak ada hair lah. Dengar je ustaz cakap dah darah gemuruh datang, insya-Allah. Okey. Tak apa, malam ni nanti insya-Allah akan disediakan link untuk masuk Telegram. Kita ada satu Telegram khas mengaji sampai lancar. So dalam tu nantilah tuan-puan akan dapat link Zoom. Okey, dapat link Zoom tu. Dalam masa sama di page Easy Ngaji ni pun kita akan letakkan juga link Zoom tu. Ya. So tuan-puan boleh bersedia dengan program ini insya-Allah. Santai-santai je, ingat hashtag kita santai tapi sampai. Jangan berat-berat, jangan takut-takut, jangan malu. Awal-awal mungkin lah kot ya. Awal-awal mungkin malu, biasalah tu. Tapi dah lama nanti insya-Allah boleh. Janganlah segan, kita nak belajar ni tak boleh segan kan. Awal-awal segan tu biasalah. Awal-awal je tuan-puan. Nanti dah kena, nanti dah rancak nanti. InsyaAllah okey lah. Okey belaka tu nanti. Jelas tak? So malam ni tuan-puan, saya harap siapa yang berkelapangan, jom sama-sama kita mengimarahkan kita punya program baru pada malam ni. Dan kenapa kita buat malam? Sebenarnya kita nak bagi peluang dan ruang kepada mereka yang mungkin bekerja di sebelah siang. Jadi pada waktu malam lah mereka boleh komit untuk program-program yang seumpama ini. Jadi insyaAllah doakan kami tuan-puan agar kita dapat tarik lagi ramai untuk bersahabat ataupun dekat dengan Al-Quran ini. InsyaAllah. Malam ni boleh? On tak on? Siapa yang on malam ni? Saya nak tengok. Gigil auto datang. Santai-santai je malam ni. Kalau saya yang handle program ni, mesti tuan-puan tak segan sangat kan. Tapi tak apa, sebab malam ni saya ada kelas lain sebenarnya. So kita bagi Ustazah Amirah handle kan. Pukul berapa Ustaz? Pukul 9 malam. Okey, seperti yang tertera di poster tu, jam 9 hingga 10. 1 jam je. 1 jam je. Boleh? Itu sahaja. Boleh on malam ni
Puan Nani tak dapat on katanya. Sebab kat kampung. Oh, takut line. Okey. Biasa ala biasa. Okey, terbaik. Saya harap semua yang menonton ni dapat hadir pada malam ni, insya-Allah. Kita support lah Ustazah Amirah Tuan-puan kena support. So nantikan untuk live nanti tuan-puan boleh standby lah jam 9 tu, standby. Boleh tengok apa yang kita harapkan dari sudut teknikal semua berjalan lancar lah. Itu je, kita risau juga kan. Baik, itu sahaja untuk kita punya program yang terbaru MSL, insya-Allah. Dan untuk seminar kejap untuk seminar Easy Tajwid akan berakhir pada hari Jumaat. Pendaftaran kita akan tutup pada hari Jumaat nanti. So siapa yang belum daftar seminar boleh daftar. Kita tambah lagi masa. Sepatutnya hari Rabu. Kita buat sampai hari Jumaat. Bagi ngam terus minggu. So siapa yang nak join boleh tekan link yang disediakan di bawah. Nak tahu lebih lanjut tentang yuran dan sebagainya, tuan-puan klik je link tu dulu. Nak tanya apa-apa, klik link sahaja. Boleh? Belum apa-apa dah rasa seram sejuk. Lawak okey je. Siapa yang nak join seminar, tekan link sekarang tuan-puan jangan lepaskan peluang ni, insya-Allah. Malam ni belum ada Zoom kan Ustaz? Malam ni belum lagi. Okey, malam ni belum lagi. Tuan Tash Yamani clash dengan kelas. Tak apalah, nak buat macam mana kan. Kelas matan Muqaddimah Al-Jazariyah. Bagus tu bantan tu. Teruskan. Okey. Rasa rugi kalau tak join, insya-Allah. So, jom kita pergi pada bacaan kita, insya-Allah, sebagai penutup. Boleh tuan-puan Ready semua? Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم إذ تصعدون ولا تلوون على والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا
لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Tadi saya baca ada yang kata nak join seminar kan. Link dah disediakan di ruangan komen. Boleh tekan link tersebut. Nanti insya-Allah tim kita akan bantulah ya. Terima kasih semua untuk kehadiran pada pagi ini. Jadi jangan lupa untuk malam ni program yang terbaru kita MSL Mengaji Sampai Lancar yang akan dikendalikan oleh Ustazah Amirah dan tuan-puan boleh berkenalan dengan beliau pada malam ni insya-Allah. So nantikan pada jam 9 di page Easy Ngaji. InsyaAllah. Itu saja, terima kasih semua. Saya ucapkan selamat maju jaya buat semua. Moga-moga kekal istiqamah bersama Al-Quran. Baik, itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Mohon maaf salah dan silap kalau ada apa-apa yang terkurang terlebih tu, gurau-gurau tu, minta maaf lah ya. Mohon ampun, hujung rambut, hujung kaki. Baik. Jangan lupa juga hashtag kita tuan-tuan puan, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Wallahu alam, kita tutup dahulu dengan bacaan doa tilawah. Tadi tak baca lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Okey tuan-tuan dan puan, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah terima kasih sekali lagi. Kita jumpa esok untuk sharing tajuk berikutnya. Saya lupa nak sebut nanti. Saya lupa nak sebut tadi. Untuk esok kita akan sambung satu ayat juga. Untuk esok kita akan sambung satu ayat pada muka surat yang terbaru.
muka surat 70 insya-Allah. Okey, kita dah habis tadi muka surat 69. So nanti saya akan bagikan dia punya file itulah dalam grup Telegram Easy Ngaji Warrior. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Saya undur diri dahulu insya-Allah. Selamat meneruskan aktiviti tuan-tuan dan puan. Saya undur diri dahulu. Jumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita layan dulu lagu penutup. Jumpa lagi. Bye-bye. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan larangan-Mu. Rabbi, menyesalku melupakan-Mu. Hidup ini jauh dari rahmat-Mu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.